Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشائخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, selagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini dalam nikmat iman dan Islam, diberi keizinan untuk sama-sama kita dapat hadir berhimpun beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dihimpunkan kita bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Habis, InsyaAllah kita sambung pengajian kita, kitab Hidayatus Salikin, muka surat 141. Kita berhenti itu di mana? 6 daripada bawah. Kata Imam Ghazali kan? Kata Imam Ghazali, kita masuk dalam bab puasa, adab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, la yanbaghi
an taqtasira ala shaumi ramadana fatatruka tijarata bin nawafili wa kasbad darajatil aliyati fil faradisi fatahassara idza nazarta ila manazilis shaimina kama tanzuru ila al-kawakibid durri wa hum fi a'la illiyin. Artinya jangan sayogianya bahawa engkau simpankan atas puasa Ramadan padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, iaitu dengan berbuat puasa sunat. Iaitu dengan berbuat puasa sunat, yakni buat yang Ramadan, tinggal dikata di sini iaitu simpankan Ramadan tetapi tinggalkan perniagaan akhirat, iaitu puasa sunat. Ada makna ada kelebihan. Puasa sunat tu ada kelebihan tersendiri. Jadi puasa Ramadan puasa dah, tetapi kata Imam Ghazali jangan tinggalkan puasa sunat. Perniagaan tu, dia perniagaan. Maknanya bila kata perniagaan ni dia ada kaitan dengan keuntungan. Dia ada kaitan dengan keuntungan, iaitu dengan berbuat puasa sunat. Jangan tinggalkan perniagaan akhirat. Apa maksud jangan tinggalkan perniagaan akhirat? Iaitu tafsiriah dia dengan berbuat puasa sunat. Maknanya jangan tinggal perniagaan akhirat, iaitu jangan tinggal puasa sunat. Dan mengasihi akan beberapa darajat. Dan mengusahai akan beberapa darjat yang tinggi dalam syurga yang bernama Firdaus, Jannatul Firdaus ataupun syurga Firdaus, iaitu amalan sunat, puasa sunat. Dia akan dengan darjat, dengan kelebihan fadilat puasa sunat, mengusahai akan beberapa darjat yang tinggi di dalam syurga yang bernama Firdaus. Maknanya kalau semua orang yang beriman satu dunia ni berpuasa dengan puasa Ramadan, lepaslah yang fardu, tetapi di dalam syurga ada perbezaan darjat di antara orang Islam dan di antara orang Islam yang lain dalam syurga. Darjat tersebut dengan usaha berpuasa sunat. Itu kata maksud jangan tinggalkan puasa sunat. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, nescaya menyesal engkau. Menyesal engkau tinggal mana? Tinggal puasa sunat. Sekarang ni tak merasa menyesal. Sekarang ni rasa menyesal pula puasa sunat. Dah. Menyesal aku puasa hari ni. Tak boleh nak buat apa dah. Tak boleh nak makan, orang ajak makan, time tu lah puasa sunat, sedap pula makan ngajaknya. Jadi menyesal pula. Tapi sebenarnya orang yang berpuasa sunat itu, mereka ni mendapat keuntungan laba di akhirat esok berbanding dengan orang yang tidak berpuasa sunat. Menyesal engkau ketika melihat kepada darjat yang tinggi tempat kediaman orang yang puasa sunat itu. Esok pakat-pakat masuk syurga belaka insya-Allah dengan keampunan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga belaka. Tapi ada di kalangan sahabat kita, saudara kita, jiran tetangga kita, darjat dia tinggi dalam syurga. Hebat dia, pangkat dia dalam syurga. Apa amalan dia? Rupanya kelebihan daripada berpuasa sunat. Tu je kita dia lah. Puasa sunat hari ni apa? Hari Sabtu. Hari Khamis kemarin ni tak dapat dah sampai bila-bila. Hari Khamis yang kemarin dulu ni, puasa untuk dapatkan sunat Khamis yang kemarin dulu ni takkan dapat dah sampai bila-bila. Sampai kiamat lah tak dapat. Isnin pula. Isnin tak puasa. Masuk hari Selasa, Isnin tu sampai kiamat dah tak dapat dah. Dapat Isnin minggu depan pula. Berapa banyak dah hari-hari yang disunatkan untuk kita berpuasa, tapi kita tak berpuasa. Boleh puasa? Puasa. Yang tak boleh berpuasa, carilah kelebihan yang lain. Jadi kita orang awam ni sebenarnya bila kita berpuasa je nak dapatkan fadilat dah. Bila kita berpuasa nak dapatkan fadilat lah. Tapi hakikat ibadah itu bukan fadilat yang lebih utama, tetapi mardatillah, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala redha, darjat dalam syurga tu lagi-lagi lah. Hakikat kita beribadah tu sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Sunat yang muakkad ataupun tidak muakkad itu
adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Habis, darjat tinggi tempat kediaman orang puasa sunat. Seperti engkau melihat kepada bintang yang sangat bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam syurga, masya-Allah. Nah, kalau kita tengok gambaran kita dekat dunia ni, tengok bintang yang sangat bercahaya, kita tengok di langit tu, kita di dunia ni ibarat orang yang kebiasaan yang tidak ada amalan, tetapi orang yang tinggi darjatnya, ya, ibarat diumpamakan kata Imam Ghazali seperti bintang yang tinggi di dalam syurga. Cantiknya berkedip. Darjatnya tinggi sekali. Pangkatnya tinggi. Di dunia kita puluh nak pangkat. Sanggup pijak orang, sanggup fitnah orang, sanggup menipu. Sanggup kita dapatkan kelulusan dengan cara menipu untuk dapatkan darjat yang tinggi di dunia. Tapi takat di dunia je, dia tak kekal pun. Dalam syurga esok, bila dah masuk dalam syurga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, duduk dalam syurga abadan abada, selama-lamanya. Abadan abada, selama-lamanya, tidak akan mati dah. Tak tua pun, muda begitu je sampai bila-bila. Bila-bila, tak tahu bila-bila. Tak ada bila-bila. Maksud tak ada bila-bila tu bukan bermasa macam kita sekarang ni. Esok lusa tua daripada hari ni tua daripada semalam. Habis. Bermula hari yang sunat, mempuasakan akan dia puasa sunat. Lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya puasa sunat, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hari. Pertama, hari Arafah. Hari Arafah ni baru lepas tak? Baru lepas. Pakak-pakak puasa belaka tak? Pakak-pakak puasa belaka diviralkan puasa, masuk dalam grup itu, grup ini kelebihan-kelebihan puasa. Rupanya yang viral itu tak puasa pun. Dia kata saya dapat pahala orang puasa pun jadilah ustaz. Tuan-tuan buat macam tu lah. Kan boleh percaya sangat. Jangan habur orang ustaz. Diam-diam sudah. Puasa Arafah, iaitu daripada orang yang lain daripada orang yang mengerjakan haji, iaitu hari ke-9 pada bulan Zulhijjah, pada hari yang ke-9 Zulhijjah. 9 tak? 10 dah tak boleh puasa dah. Kemudian 11, 12, 13 tak boleh puasa. Kemudian yang 5 hari tak boleh puasa dalam tahun dah, termasuk Syawal kan. Habis. 5 hari. Jadi 10, 11, 12, 13. Ada orang dia nak puasa putih, dia ambil 13 Zulhijjah, tak boleh puasa. Tak boleh puasa waktu haram puasa. Ambil lah 14, 15. Nabi sebut 3 hari dalam sebulan. Tak kira lah hari apa, 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15 kah? Isnin, Khamis, Isnin kah? Khamis, Isnin, Khamis kah? Yang penting 3 hari sekurang-kurangnya kita ni kena puasa 3 hari sebulan. 3 hari sebulan. Tak? 3 hari sebulan. Puasa. Hari apa? Takkan ajar kot. Dah sebut 3 hari sebulan, pandai-pandai lah. Pandai-pandai ngolahnya. Ya. Jadi di sini sebut yang pertama puasa ke-9 bulan Zulhijjah. Ada baru ni semalam sahabat ni ustaz. Ada sahabat ni, dia cerita sahabat lain lah. Dia puasa putih, puasa 13, 14, 15. Dia ceritanya orang mengaji lah. Mungkin di kalangan kita ke, di kalangan tempat lain, wallahu alam, saya pun tak kenal orang telefon tu. Tak naik nama pun tak naik. Dia tanya bab lain, kemudian ada selit terus, ustaz, puasa putih tengah bulan 13, 14, 15 ni. Ada yang puasa ambil 13 Zulhijjah. Kan 10, 11, 12, 13. Dia ambil 13, 14, 15. Tak boleh lah. Bila 14, 15 tu. Padahal benda tu memang ditegah. Tak boleh. Jangan dia ambil. 5 hari setahun tu tak dibenarkan berpuasa. Jadi puasa Arafah. Kerana sabda Nabi SAW, Siyamu yaumi Arafata uhtusiba ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Artinya bermula puasa pada hari Arafah itu diharap daripada Allah Ta'ala bahawa menghapuskan akan dosa pada tahun yang dahulu dan pada tahun yang kemudian. Siapa yang khabarkan ini? Baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Ya, kelebihan dia ampun dosa yang terdahulu setahun, yang kemudian setahun. Tak dapat dah Arafah itu, tunggu tahun depan. Kalau panjang umur depan, azam lah, niat lah. Ya Allah Tuhanku, panjangkan umur aku, insya-Allah aku nak berpuasa pada tahun depan 9 Zulhijjah aku nak berpuasa. Niat dah hari ni, tak apa, bukanlah niat maknanya dah puasa siap dah, azam tu. Nah, mudah-mudahan mati tak sempat kita berpuasa, dapat juga pahala kita berpuasa. Dia sama jugalah kaedah dalam, saya ambil contoh, kaedah dalam kita sembahyang. Kita bukan dalam sembahyang, nak sembahyang. Kita dalam perjalanan, kemudian masuk waktu, contohnya musim PKP yang ketat itu, tak boleh nak singgah mana-mana, R&R semua, surau semua tutup. Kita dalam perjalanan contohnya, kemudian masuk waktu tu niat dah untuk sembahyang. Bukan niat sembahyang, niat nak sembahyang. Ya Allah Tuhanku, dalam hati ni lintas sini, aku nak mana-mana tempat yang aku boleh singgah sembahyang, aku nak sembahyang nanti. Sebab waktu dah masuk, tiba-tiba tak berkesempatan, takkan sembahyang untuk dia sembahyang, berlaku kemalangan, meninggal, dia tidak dikira sebagai orang yang berhutang sembahyang. Dia dikira sebagai orang yang memang nak cuma masa tu belum sampai lagi. Mati sampai dulu sebelum. Sebab tu kita ni ibarat begini. Jadi niatlah, ya Allah, mudah-mudahan puasa Arafah nanti, sampai hari nanti aku nak puasa tahun depan, ya Allah. Mudah-mudahan. Jadi habis. Kemudian kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura uhtusiba 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu. Artinya bermula puasa pada hari Asyura itu diharap daripada Allah Ta'ala bahawa menghapuskan dosa pada tahun yang dahulu. Puasa Asyura. Puasa Asyura. Yang ketiga, hari Tasu'a. Puasa Tasu'a dipanggil. Asyura 10, Tasu'a 9, iaitu hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram 10 dipanggil puasa Asyura, 9 Tasu'a, maknanya 9 10 tu panggil dalam bulan Muharram. Ni nak masuk nanti bulan Muharram nanti, 9 Muharram kita puasa. Puasa apa? Puasa Tasu'a, puasa yang ke-9 daripada bulan Muharram. Niat dia macam mana? Saja aku puasa Tasu'a ke? Tak, bukan macam tu. Niat dia saja aku puasa pada hari ini, itu je. Ada. Macam orang puasa 6 ni lah, puasa 6 kan. Kita puasa 6. Ustaz, niat puasa 6 macam mana? Saja aku puasa 6 pada hari ini ke? Bukan lah. Pada hari ini lah, bukan saja aku puasa 6 pada hari ini. 6 tu 6 hari. Mana? Dia saja aku puasa 6 pada hari ini. Esok pula saja aku puasa 6 pada hari ini. Lusa pula saja aku puasa 6 pada hari ini. Sampai hari yang ke-6 saja aku puasa 6 pada hari ini. Bukan nama puasa tu puasa 6. Tapi puasa pada 6 hari dalam bulan Syawal. Tak? Saja ke puasa pada hari ini. Hari ini tu hari apa? Isnin. Bukan saja ke puasa hari Isnin. Bukan saja ke puasa pada hari Khamis, faham? Saja ke puasa pada hari ini, lusa kan, Isnin kan. Khamis saja ke puasa pada hari ini. Masuk pula ketika mana 9 Muharram saja ke puasa, 10 Muharram saja ke puasa pada hari ini. Macam Tasu'a Asyura. Kerana sabda Nabi SAW, la in ishtu ila qabilin la asumat tasi'a. La in ishtu ila qabilin la asumat tasi'a famata sallallahu alaihi wasallam qablahu. Artinya, sungguhnya jika engkau hidup kepada jika aku hidup pada tahun yang datang, nescaya aku puasa pada hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Nabi azam dah. Itu saya kata tadi tu, kita azam dah. Nabi kata, kalau panjang umur aku sampai tahun depan, masuk Muharram nanti aku nak puasa. Maka mati Nabi SAW tak sempat, tak sampai. Dahulu daripadanya, ini sebelum daripadanya. Dahulu ini sebelum daripadanya, yang mana? Tasu'a tadi, 9 Muharram tadi. Kita ni niat lah, azam lah. Kalau kita bahasa kita ni azam lah. Azam pun bahasa Arab juga.
Niat pun bahasa Melayu, bahasa Arab juga. Bahasa Melayu ni banyak daripada bahasa Arab juga. Ya. Jadi azam dah. Malam ni dah habis ni insya-Allah. Aku nak puasa bulan Muharram nanti pada 90 antaranya. Puasa Arafah nanti aku nak puasa. Habis. Yang keberapa dah? 3. Yang keempat, sunat puasa pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Ya. Kerana hadis Nabi SAW, inna sawma yawmin minhu ayil ashri ya'dilu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadri. Inna sawma yawmin minhu ayil ashri ya'dilu siyama sanatin wa qiyama laylatin minhu ya'dilu qiyama laylatil qadri. Artinya bahawa puasa sehari daripadanya, mana ni? Daripada awal Zulhijjah tadi, daripada 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah, itu menyamai puasa setahun, dan bahawa berdiri ganjaran dia menyamai puasa setahun. Tuan-tuan jangan tanya macam mana kita nak kira, jangan. Bila Nabi sebut, pegang tu je. Yang kita ni, bila Nabi sebut kita macam mana boleh dapat setahun pahala? Begini, tak payahlah. Nabi dah sebut, Nabi janji tu dapat, buat lah. Cuma dapat tak dapat tu belum tentu, betul tak? Macam kita mengaji hari ni, mengaji dapat tak dapat belum tentu. Kadang dalam masjid gaya ingat berbenar lah, keluar lebuh, ada juga ramai, tapi bukan orang sini lah, orang tempat lain. Orang sini insya-Allah belum mengaji dah faham dah, insya-Allah lah. Jadi menyamai puasa setahun ni yang Nabi sebut. Jangan banyak-banyak songeh katanya, jangan banyak tanya. Nabi sebut tu kelebihan dia, rebut. Tapi jangan semata-mata nak kelebihan setahun. Kelebihan tu dah memang ada, faham tak? Kelebihan tu dah memang ada. Tuan-tuan datang ke masjid ni, kita kan, bukan tuan, kita lah, saya datang ke masjid, kita datang baca kitab ni, duduk ni, kelebihan dah ada dah. Jangan cari kelebihan tu dah. Kelebihan tu dah memang dapat dah. Carilah redha Allah tu, faham tak? Cari redha Allah. Kalau kita dapat nak kelebihan saja, mana niat kita tu atas kelebihan saja, sedangkan kelebihan tu memang nak ada beri dah. Kalau Mika buat ini, confirm dapat. Kita nak niat kita untuk buat yang kita memang dah tentu, dah janji dia nak dapat ke, ataupun kita nak dapat tawan hati orang yang kita sayang tu. Kalau Allah Ta'ala, kita nak cari redha Allah Ta'ala. Maknanya kalau kita puasa, orang yang puasa, dia cari puasa tu semata-mata nak dapat kelebihan, dia dapat. Orang yang puasa nak cari redha Allah Ta'ala, dia dapat redha Allah Ta'ala, dia dapat kelebihan puasa. Tak? Macam kita sembahyang Jumaat, dah tahu dah 27. Nak cari yang 27 ke, nak cari redha Allah Ta'ala? 27 tu dah tentu dah. Carilah redha Allah Ta'ala. Tu kita ambil yang lagi besar lagi. Habis. Tu kadang-kadang kita, bila kadang-kadang kita mengaji bab fadilat ini, kita orang awam ni mengaji bab fadilat, kelebihan beramal. Kita beramal untuk dapatkan kelebihan, tapi kita terlupa satu lagi, kita beramal ni untuk apa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang tu memang Tuhan dah janji dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan kira amalan tu. Jadi kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, ikut niat dengan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Habis, menyamai puasa setahun, dan bahawa berdiri pada berbuat ibadah di dalam semalam daripadanya itu menyamai berbuat ibadah di dalam malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ada. Bila? Itu 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Sebab itulah orang viral baru ni, 10 yang pertama bulan Zulhijjah tu nak buat apa? Zikir banyak-banyak. Ni menyamai berbuat ibadat dalam, seumpama dia kata berbuat ibadat dalam malam Lailatul Qadar. Pahala je kalau malam Lailatul Qadar, berapa ganjaran dia? 83 lebih-lebih sikit lah. 84 lah orang bagi tak? Jadi 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi kalau kelebihan dia dapat begitu, kalau kita zikir yang kelebihan dia dapat begitu. Berapa banyak orang yang dalam bulan Zulhijjah baru ni, dia ambil yang orang duk viral suruh ibadat, tapi dia buat berapa ramai. Tapi iyalah kan, kita kadang kita beramal ni tanpa ilmu, itu masalah juga. Kita beramal kerana dapat daripada WhatsApp. WhatsApp tu dia makluman, dia bukan ilmu.
Habis dapat tak pahala? Mana saya tahu, saya bukan kerja kira pahala tuan-tuan. Tuhan nak bagi pahala. Tapi kalau ikut kaedahnya, orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalannya tertolak, tak diterima. Itu. Hari ni kita dah dengar lah, mana mengaji dah tak? Yang tak mengaji, yang tak dengar tu sayang. Orang yang beramal tanpa ilmu, fakul man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Disebut dalam kitab Matan Zubat. Fakul man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu, amalannya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tak diterima. Kita dapat dah WhatsApp orang dah viral awal sebelum Zulhijjah tu, orang dah viral kelebihan 10 Zulhijjah bagian-bagian, kita pun buat. Dikira tak kita beramal dengan ilmu? Wallahu a'lam. Tuan-tuan boleh faham tadi saya sebut. Nah. Jadi kita lah, bukan kita nak ukur orang. Jadi bila kita dapat, tanyalah guru-guru kita, ustaz. Ni macam mana amalan? Bila kita berguru mengadap itu, mana kita dapat daripada dia, berarti kita dapat dengan berguru ilmu lah tu. Barulah termasuk orang yang beramal dengan ilmu. Barulah dikira amalan yang boleh dikira untuk diberi ganjaran, dikira sah amalan, tapi tak dikira. Pasal apa? Tak berilmu. Sah dan dikira boleh untuk diberi ganjaran. Pasal apa? Ilmu, beramal tadi dengan ilmu. Habis. Nah, ini kelebihan dia dah. Yang kelima, sunat puasa pada 10 hari yang pertama pada bulan Muharram. Kerana hadis Nabi SAW. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadana syahrullahil Muharram. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadana syahrullahil Muharram. Artinya bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan. Kemudian ini selepas daripada bulan Ramadan. Yang terlebih afdal yakni yang terlebih utama puasa selepas daripada bulan Ramadan. Makna kelebihan selepas daripada kelebihan Ramadan itu, iaitu puasa pada bulan Muharram. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shoma yawman minal muharrami falahu bikulli yawmin 30 yawman. Man shoma yawman minal muharrami falahu bikulli yawmin 30 yawman. Artinya barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram, maka baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lain. Allahu Akbar. Sehari bulan Muharram, kalau kata 10 yang pertama itulah. Dalam bulan Muharram, baginya pahala dengan tiap-tiap sehari 30 hari pada bulan yang lain. Kalau ikut hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, tuan-tuan tengok hadis tu dah, tengok patah balik, tengok matan dia. Sabda Nabi SAW, man shoma yauman minal muharrami falahu bikulli yaumin 30 yauman. Barang siapa puasa sehari daripada bulan Muharram. Bulan Muharram, detail tak Nabi sebut hari apa? Tak kan? Nabi sebut bulan Muharram. Satu. Hadis yang kita baca sebelum tadi, atas tu sikit, afdalus siyami ba'da syahr Ramadana syahrullahil Muharram. Bermula yang terlebih afdal puasa kemudian daripada bulan Ramadan, iaitu puasa pada bulan Muharram. Nabi tak sebut hari lah, tapi memang ada sebut hadis tentang 10 yang pertama tu. Tapi dua hadis ni ambil faham kita, iaitu bulan Muharram lah. 10, tiap-tiap satu hari 30 hari pada bulan yang lain. Sebab itulah ada sebahagian orang beramal dengan puasa bulan Rejab. Ada kelebihan dia lah, tak masuk lagi, tak lagi baru nak masuk Rejab. Ada orang yang puasa 3 bulan terus. Ada orang yang tak nak puasa, kata tak boleh puasa, bid'ah puasa. Yang puasa pula dia mengaji, dia faham Nabi sebut bulan Muharram. Tiap-tiap hari bulan Ramadan tu pahala dia seumpama dengan disebut apa tadi, iaitu 30 hari pada bulan yang lain. Kalau sehari seumpama 30 hari bulan yang lain, kalau 30 hari kali dengan 30 lah. 30 tuan-tuan kira sendiri. Bukan kelas matematik saya nak tolong kira kan. Tak mampu puasa 30 hari, jangan puasa 30 hari, puasa Isnin Khamis. Ambil 13, 14, 15. Tak mampu pula ambil yang disebut 10 yang pertama bulan Muharram. Tak mampu juga ambil yang tadi puasa apa?
Hari yang ke 9 tadi, Tasu'a tadi. Tasu'a dan Asyura. 10 Muharram kan, kacau buat Asyura. Buat Asyura. Boleh Ustaz, kacau lah, jangan kacau orang sudah. Kacau buat Asyura. Yang tak boleh ni, tuan-tuan masuk buat Asyura, tak bagi kat ustaz-ustaz, tak boleh. Tu yang marah Ustaz. Pasal apa tak bagi kat dia? Agaknya lah. Puasa kan, jangan balah lah. Tuan-tuan mengaji, kita faham, oh Nabi sebut sehari dalam bulan Muharram tu. Sehari dalam bulan Muharram contohnya. Ada orang nak puasa, silakan. Tapi ingatlah, ada orang yang puasa penuh setahun. Sampai yang ditegah puasa pun hari tu dia puasa juga. Itu tak boleh. 5 hari setahun tu mesti tak boleh puasa. Syawal, kemudian hari haji kan. Kita sebut hari haji, hari puasa, hari haji. Kemudian 13, 14, 15 tadi. Yang tu tak boleh puasa. Bulan Muharram contohnya tak. Jadi mampu tak? Tak apa mampu buat, tak mampu jangan buat ah. Bengkok bengkok. Tak nampak haji sembahyang jemaah dah. Hari tu mengaji puasa, buat puasa teman ni nak puasa penuh, bengkok jadinya, jangan puasa. Pilih yang mana yang kita mampu buat, kita buat. Contoh dah tak? Betul ada orang dia puasa begitu. Rejab, Syaban, Ramadan dia ambil, dia faham gitu. Sama gak kalau kita nak kaitkan dengan bulan Muharram tadi. Mana-mana yang mampu buat kita buat dah. Tak mampu buat jangan tinggal semua. Contoh tak? Habis kerana hadis, kemudian dan yang ke-6 puasa pada bulan Rajab. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajabun syahrullahi wa Sya'banun syahri wa Ramadanun syahru ummati. Artinya Rajab itu bulan Allah Ta'ala dan Sya'ban itu bulanku dan Ramadan itu bulan umatku. Orang bahaskan, bincangkan berkaitan dengan hadis ini. Wallahu alam. Allah Ta'ala terlebih mengetahui. Ya, bulan Rajab. Itu kelebihan puasa pada bulan Rajab. Jadi dia sebut bulan, sebulan, bukan hari-hari. Tak mampu buat penuh 30 hari Rajab, buatlah Isnin Khamis ataupun buatlah 13, 14, 15. Kemudian sunat puasa pada bulan Sya'ban kerana hadis daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadana wa ma ra'aituhu fi syahri aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Artinya tiada aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan sekali-kali melainkan pada bulan Ramadan. Dan tiada aku lihat akan dia pada bulan yang terlebih banyak daripadanya puasa seperti yang dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban pun Nabi banyak berpuasa. Ya, Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Kalau orang yang memang dah jadi adat dia berpuasa, Isnin Khamis, dia boleh teruskan berpuasa walaupun dalam bulan Sya'ban. 15 Sya'ban ke atas dia boleh teruskan. Ataupun dia orang yang berpuasa selang sehari. Selang sehari kan. Dia tak kira Isnin Khamis tapi selang sehari. Isnin puasa, Selasa tak puasa. Rabu puasa, Khamis tak puasa. Jumaat dia puasa, dia jenis begitu adat dia. Ada orang jenis begitu. Ada boleh puasa terus. Tapi kalau kita sampai 15 Sya'ban baru nak bermula puasa, yang tu tak boleh. Yang tu dia tegah. Faham tak? Jadi kalau kita orang yang memang jadi adat berpuasa, boleh teruskan. Baik. Kemudian itu bulan Sya'ban. Nabi banyak berpuasa. Jadi bulan Sya'ban, betul orang ambil faham, setengah bahagian orang ambil faham begitu juga. Bagian kita sebut tadi. Kemudian yang ke-8 puasa dalam bulan Syahrul Haram, iaitu bulan Rajab dan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Jadi dipanggil bulan Syahrul Haram, iaitu bulan yang diharamkan, ikutkan bulan yang diharamkan berperang, Syahrul Haram. 4 bulan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumin min syahril harami afdalu min 30 min ghairihi wa saumu yaumin min ramadana afdalu min 30 min syahril haram. Artinya puasa sehari daripada bulan Syahrul Haram terlebih afdal, iaitu terlebih utama daripada 30 hari daripada bulan yang lain, bulan yang lainnya. Dan puasa sehari bulan Ramadan terlebih afdal daripada
30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Allahu Akbar. 4 bulan Syahrul Haram tadi ni, pahala dia lebih hebat, lebih tinggi pahala dia daripada bulan-bulan yang lain. Bukan bulan Ramadan lah. Selain pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu memang dah tentu dah fadilat dia. Ramadan, dalam bulan Ramadan ni dia bukan puasa tu semata-mata, dia bulan tu. Kita puasa, pahala berganda. Kita mengaji, pahala berganda. Kita zikir, berganda. Kita tahajud, berganda. Mana? Dia bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu khaslah bulan Ramadan. Adapun Syahrul Haram terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan yang lainnya, bulan yang lain daripada Syahrul Haram. Dan puasa sehari pada bulan Ramadan pula terlebih afdal daripada 30 hari daripada bulan Syahrul Haram. Allahu Akbar. Macam mana nak kira tu? Wallahu alam. Betul bila ada setengah orang yang bila faham, dia dengar begini dan dia pun ada berguru dan dia nak puasa, aku nak ambil semua fadilat. Dia puasa terus. Mana? Mampu. Kalau rasa tak mampu, tak payah. Wali-wali puasa jenis macam tu, wali-wali puasa penuh. Itulah. Setahun puasanya. Habis. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama 3 ayyamin min syahril haram khamsina wa wal jum'ati wa sabti kataballahu lahu bi kulli yawmin ibadata 700 amin. Wallahu alam bisawab. Itu beberapa kelebihan amalan puasa sunat. Kalau mampu buat setidak-tidaknya kita dah dengar daripada apa yang disusun dalam kitab ini. Untuk kita beramal, kita dah faham dah kelebihan-kelebihan puasa sunat. Itulah fadilat bagi orang yang esok, di dalam syurga esok, tinggi kedudukan dia berbanding orang yang hanya semata-mata puasa Ramadan sahaja tetapi tidak melaksanakan puasa sunat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk kita tambah dengan puasa sunat insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim ya Rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah wa marfa'na bima 'allamtana wa ma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin ba'idna min 'adzab qaribna ila Rahman janibna minasyaitan wal ma'siyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa dinas siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi